Yang kedua, saya nak sentuh soal yang berbangkit kerana saya ditanya banyak semalam dengan email dan SMS daripada media tentang kedudukan Pakatan Rakyat berkaitan dengan isu hudud. Dalam kenyataan Pakatan Rakyat pada 24 September 2011, kita memperkukuh persefahaman bersama dengan Perlembagaan Persekutuan Dasar Bersama Pukul 3. Kita kata tumpuan kita adalah daya saing ekonomi, pendapatan rakyat, mutu pendidikan, kesihatan, dan kos kehidupan yang semakin menekan. Kita juga akui bahawa sebagai parti Islam, PAS konsisten memperjuangkan Islam, menegakkan syariah, termasuk inisiatif yang dilakukan di Kelantan sejak tahun 1993 yang ditolak oleh UMNO, malah dengan amaran keras dari Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir, untuk melarang dan menentang pelaksanaan hudud di Kelantan. Mengambil kira begitu, dalam mesyuarat Pakatan Rakyat, kita menjelaskan bahawa perkembangan dan langkah Kelantan itu harus dilihat berasingan, kerana itu dilaksanakan lama sebelum Pakatan dapat berunding dan meletakkan isu-isu ini. Saya jelaskan ini berbeza dari inisiatif UMNO. UMNO menggunakan isu ini untuk mengalih pandangan dari isu rasuah, kelemahan mereka mengurus negara, termasuk dalam isu MH370. Ada tokoh-tokoh UMNO yang jerit kuat soal hudud, tapi dia diam soal kasino. Bagaimana kita nak bicara soal hudud dan dalam masa yang sama galakkan kasino? Orang UMNO tidak jawab soalan itu. Bagaimana nak laksanakan hudud bila umpamanya sebagai contoh, kes saya bawa ke Mahkamah Syariah 4 tahun terhadap orang yang menuduh saya, tak dapat dengar. So, UMNO tidak ada alasan moral untuk membicarakan hudud, kerana hudud ini adalah satu aspek dari syariah. Dalam maqasid syariah yang menjamin keselamatan, keadilan, pengurusan dan tata kelola yang baik. Kalau pemerintah itu zalim, mahkamah itu jadi pak turut, mahkamah syariah pun tidak bebas. Seperti mana kita buat beberapa bukti yang tertentu, yang tentunya tidak semua hakim, tidak semua qadi. Tetapi kalau begini tak dapat dijamin, rasuah berleluasa, faham perkauman sempit masih berterusan, penghinaan terhadap rakyat terus, membolok kekayaan untuk sebahagian kecil. Kemudian kita bercakap soal hudud. Hudud sebahagian daripada permasalahan syariah yang menjamin keamanan dan keadilan. Jadi prasyaratnya tidak ada untuk itu. Jadi sebab itu saya nak bedakan daripada apa yang diutarakan oleh PAS, khususnya yang dilakukan di Kelantan. Ya, kerana kita bicara kehalan ini, yang lain itu kita kata kita rujuk kepada Pakatan Rakyat. Ya, dalam pertemuan, dan kita telah membuat kerangka persetujuannya pada tahun 2011. Dan ini juga disebut dalam kenyataan kita tentang prinsip yang berkaitan dengan keadilan sejagat, pentadbiran dan tata kelola yang baik, pertanggungjawaban, ketelusan dan kecekapan dan kemaslahatan umum. Manakala cerita tadi soal Kelantan itu khusus Mas dah bawa sebelum Pakatan Rakyat reproses. Adakah PKR dengan DAP akan mana tak masuk campur dalam isu khusus di Kelantan, especially hudud ni? Baik, saya baca exactly apa yang disebutnya. Mesyuarat juga memperakui kewujudan enactment jenayah syariah 2 Kelantan 1993 sebelum wujudnya muafakat Pakatan Rakyat.
keadilan dan PAS menghormati perbezaan pendirian oleh DAP dalam perkara ini. Jadi maknanya walaupun isu ini hudud ni secara umum, kita ada pendirian yang kita sebut dalam kenyataan, tapi dalam soal Kelantan, PAS dan keadilan umpamanya jelas kata kita berikan pertimbangan khas kerana dia dah luluskan lama dan kita tahu pendirian DAP yang berbeza. Tetapi tidak menghalang kita, malah Menteri Besar Negeri Kelantan setuju untuk memberikan penerangan dan penjelasan yang lebih terperinci kepada pimpinan Pakatan Rakyat dalam mesyuarat kita yang akan datang. Saya nak jelaskan ya, dan pengalaman saya. Ya, bila saya sebut keteguran saya tentang sistem mahkamah yang ada, termasuk mahkamah khotbah, kita harus perbaiki. Kita harus menunjukkan keupayaan mereka, diyakin dengan keupayaan mereka. Saya bagi contoh, kes saya pun tak boleh didengar. Walaupun semua cakap soal syariah. Undang-undang itu jelas kerana campur tangan politik. Menteri sendiri campur. Dan kita tahu kes itu di mana menteri ya tak apa soal guna duit zakat untuk bayar buang tu, walaupun kemudian dibatalkan. Ya. Bayar duit zakat. Untuk buang lawan kes syariah. Baik. Tetapi yang saya tekankan, masa sistem dalam negeri, wanita, kumpulan wanita-wanita, pertubuhan wanita Islam buat rombongan jumpa saya, diselaraskan oleh Profesor Nik Safia, meminta saya memberi perhatian kerana kebanyakan mahkamah khotbah itu tidak memberi pertimbangan yang adil kepada isteri-isteri. Banyak keputusan tu nampak kurang sabar dengan tuntutan wanita. Saya kata tentulah saya tak boleh buat keputusan, melainkan mencadangkan kepada Universiti Islam Antarabangsa, khususnya Profesor Imam Ibrahim, untuk memberikan latihan tambahan. Dia bukan soal syariah, tetapi juga tentang Criminal Procedure Code. Dia mesti ikut prosedur, dengar, ambil keterangan saksi, yang hal-hal yang berkaitan dengan prosedur. Itu sebagai contoh, maknanya ada kelemahan. Apatah lagi sekarang, dia bukan kian kemas, tetapi kerana pimpinan ini terlibat dengan rasuah dan banyak kecurangan, ia akan terus.